Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Dan hari ini saya nak bercerita balik pasal minat belian terhadap Mazda RX-8 ni. Jadi banyak saya menerima pertanyaan yang terus tanya ke saya, ke WhatsApp, ke Facebook, Messenger, dekat YouTube pun ada, tentang berbaloi ke beli Mazda RX ini pada tahun 2021 ni, 2020 kan. Jadi yang bertanya ni banyaknya tak ada tahu basic pasal kereta, lebih suka kepada design yang cantik. Okay, tapi itulah baik saya bercerita benda sebenar daripada beli sebab cantik tapi nanti pening kepala nak jaga. Sebab yang bertanya-tanya ni bukannya area KL, area utara banyak, Perlis, Terengganu, Penang pun ada. Jadi pertama untuk pakai RX ni, enjin dia bukan pakai piston. Kalau pakai piston, apa kereta pun mekanik boleh tahu masalah dia. Even mekanik kampung dekat kawasan saya ni pun boleh selesaikan masalah enjin BMW 6 silinder walaupun dia tak ada sertifikat untuk servis enjin BMW, tapi disebabkan dia piston tak ada hal, boleh. Jadi masalah kereta ni bukan guna piston. Pertama ialah dia guna rotary dan rotary ni pula sebab kereta ni edisi terhad, tak banyak. Masa dikeluarkan dahulu, harga kereta ni harganya RM238,000 tanpa insurans. Jadi kereta ni terhad kepada orang-orang yang mampu bilik, bukan mampu bilik lah, orang yang kaya lah. Time dikeluarkan kan pada tempoh 2003 hingga 2012 tu RM240,000 tu kereta ni kan, dengan 1.3 dengan gear auto 4 speed, tapi harga RM240,000 dan mestilah dia orang servis kat bermas kan, ataupun authorized Mazda dealership lah. Jadi hanya mekanik-mekanik di bermas saja yang dia beli latihan untuk selenggara rotary ni. Jadi mekanik-mekanik luar tak ada peluang lah nak dapat latihan daripada pergi Jepun belajar macam mana nak servis enjin rotary. Jadi bekas-bekas mekanik bermas ni adanya yang membuka bengkel sendiri, dan dia orang pun kira macam offer sekali lah servis enjin rotary, tapi tak banyak sebab owner rotary ni tak banyak dalam Malaysia. Jadi ialah satu kereta yang agak niche ataupun kelompok yang kecil. Harga spare part tak ada yang kopi ori, semuanya original. Contohnya satu biji coil RSA ni harganya lebih kurang RM280 ke RM250 sebiji. Ada 4 biji. Kalau satu rosak kena ganti part-part. So kat situ saja dah habis RM1,000-1,200 kan dekat coil sahaja, coil pack saja. Belum cerita lagi spark plug, harganya dah menghampiri RM600. Dan ramai yang tak tahu enjin rotary makan minyak hitam. Minyak hitam ni sentiasa berkurangan over the time. Jangan pula terkejut kenapa minyak hitam kurang, tiba-tiba naik. Gambar teko tu naik tu maksudnya minyak hitam kurang lah tu. Minyak hitam dah time untuk disedut, untuk di top up. Okay. Jadi ramai yang tak tahu bila minyak hitam berkurang, dia pun tak tahu. Jadi tekanan minyak akan kurang. Bila tekanan minyak kurang dalam enjin, lubrication ataupun lubrication dalam bahasa Melayu peminyakan, macam tu. Okeylah. Dia akan kurang. Jadi bila pressure kurang, meter ni akan low. Ni meter pressure minyak belah sini ni. Jadi bila minyak kurang, dia akan menjahanamkan E-shaft, eccentric shaft tau. Jadi bearing tembaga tu akan terhakis lama-lama bergegar tu enjin. Kalau saat tu dah berlaku, maksudnya enjin tu dah kong lah, kena buang lah, tak ada benda yang boleh digunakan. Itu punca kalau tak tengok minyak hitam, tak top up minyak hitam, ataupun penggunaan minyak hitam terlalu nipis.
dengan cuaca kat Malaysia ni, weight 30 dah kira nipis tau. Saya guna weight 40. Ada kes di UK pakai negara sejuk, pakai tetap pakai minyak tebal 10W, 40 ke 15W, 50 ke, sebab dia tak nak tak nak mengambil risiko minyak hitam tu kurang ataupun kurang tebal sehingga menjehanakan E-shaft, eccentric shaft. Bahaya tu. Itu satu lagi, minyak hitam tu kalau diguna terlalu lama, dia akan hilang sifat minyak dia. Jadi sebab itulah saya cadangkan guna minyak hitam mineral, tapi tukarlah kerap. 3000 km tukar, 3000 km tukar. Atau guna minyak hitam yang fully sintetik, tapi make sure jangan melebihi 5000 km. Jadi sebenarnya dia nak fungsi kelikatan tu berfungsi, sifat minyak tu berfungsi, sebab enjin rotary ni terlalu panas. Macam sekarang ni kalau saya pasang OBD, dia punya operating temperature sekarang ni 95 darjah Celsius, 92 darjah Celsius OEM daripada Mazda. Ini masih lagi standard kata saya. Tak ubah lagi low temperature punya thermostat. Saya kena faham sifat kereta rotary ni panas. Minyak cepat jahanam. Minyak hitam tu maksudnya jahanam. Sebab tu tak boleh extend minyak ni sehingga 10,000 km ke 8,000 km. Memang kalau buat lagu tu memang jahanam lah enjin. Kalau sebut ini jahanam tu standby lah 5,000 ke atas. Satu sebab tak banyak mekanik sanggup buat. Enjin kosong berserta surat beranak pun boleh tahan juga mahal. Kalau enjin kosong tak ada surat beranak, murah lah. Kalau tanpa surat beranak mungkin 2,000 ke bawah, mungkin 1,500 ke bawah. Kalau siap surat beranak tu, biasanya kedai takkan jual enjin kosong, dia jual dengan the whole half cut sekali kan. Dan biasanya kedai takkan terima enjin yang dah jam buat untuk overhaul. Jam tu maksudnya dah berkecai dah, dia punya apa tu, apex dah berkecai dalam tu, dah bercala semua. Jadi kedai takkan terima. Kedai hanya terima rebuild ni ataupun overhaul jika enjin masih jalan tapi dia susah nak start. Permasalahan biasalah masalah-masalah yang saya jumpa, ada owner baru beli kereta, owner sebelum tu tak pernah tukar spark plug, patah spark plugnya, patut susah nak hidup. Satu lagi susah nak hidup ni biasa check plug dahulu, check starter dahulu. Kalau ada bunyi bising yang mengarut tu, biasanya pump tak pump, flywheel punya isu, dia punya ikatan gearbox tak kemas ke kan. Kemudian kalau susah nak hidup ni, ataupun macam api tak sampai, biasanya plug tu pergi bakar dulu, cuci. Biasa mekanik akan cakap engine kong, local pressure tu benda paling last. Jadi kat throttle body tu, ada kes benda dalam throttle body tu, return reservoir untuk minyak rosak. Ada orang betulkan benda tu, dah okey balik enjin dia. Jadi benda ni RX ni, dia kalau kat bahagian enjin dia sensitif dengan vacuum. Vacuum rosak ataupun vacuum bocor ke, habis enjin pun macam orang gila. Sebenarnya tukar enjin tak semesti tukar enjin selesaikan masalah. Itu sebab jalan mudah mekanik dia tak nak pening kepala, sebab dia takut enjin rotary ni punya masalah. Pening kepala nak troubleshoot enjin rotary, dia suggest tukar enjin je. Padahal rosaknya benda lain. Susah nak start tu, kadang-kadang fuel pump belakang ni, kat bawah seat belakang ni rosak, atau plug dah teruk, atau ada minyak petrol bertakung dekat dalam enjin tu. Sebabkan dia tak terbakar, dia cuba crank, tapi minyak petrol masuk dalam tapi dia tak terbakar. Disebabkan starter pusing tak laju, ataupun spark plug dah tamat tempoh masa dia. Tu punca susah start. Kalau susah start tu, kalau enjin manual macam ni, suruh tow truck tarik kereta sampai kereta bergerak masuk gear 2, cuba start, mesti boleh start je lah. Kalau auto saya tak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi harga pasaran sekarang, manual memang susah cari lah kan, yang original manual ni. Saya tengok untuk auto dah start harga 25,000. Dah okey lah tu untuk tahun 2003 kan. 25,000. Kalau siap jajan dah naik 30,000.
Satu lagi isu susah start ni, kan komputer kat tengah dia dah tamat tempoh hayatnya. Kalau tukar tanpa lalu warranty memang meninggal harga. Biasa orang buang je, buat straight pipe kat situ. So kalau susah start dan anda tengok ada kan komputer kat bawah ni, try ketuk-ketuk kat kedai exhaust, buang benda tu ke, buang batu dia ke, bagi dia lohong ke, ataupun tukar dengan straight pipe. Sebab dia kalau rosak, asap tenang balik ke dalam. Dan kereta ni didatangkan dengan air pump. Saya lupa, air pump saya dah buang dah. Biasa air pump rosak pun punca susah start, ataupun punca bunyi mengerunkan bunyi macam kapal terbang nak berlepas. Jadi untuk RX ni beli jangan sebab kereta ni cantik lah. At least persiapkan diri sendiri tu dengan pengetahuan. Pada saya kalau satu benda rosak tu, at least tahulah apa rosaknya. Kalau serah bulat-bulat ke mekanik, kalau mekanik tu bukan pakar rotary, menjawab lah. Lalu spare up jual. Lepas tu jawab yang membeli tu pula akan menyambung masalah anda. Jadi sepatutnya setiap pembeli rotary dia akan dapat kereta yang dijaga dengan baik oleh tuannya, dan dia pun dapat enjoy betapa best dia pakai enjin rotary ni. Jadi bukannya alamak dah jahanam lah, susah nak start. Time tu cepat-cepat dia jual sebab dia tak berani nak tanggung kos. Tu nampak sangat pakai RX sebab cantik je, bukan sebab nak enjoy rotary. Jadi orang-orang macam ni perlu dielakkan lah. Biasa owner rotary dia akan simpan receipt servis dia kat dalam dashboard, mesti simpannya dan ada rekod dia buat apa. Kalau beli kereta tak ada receipt ataupun ownernya jenis tak tahu bang saya pakai je, dia tak payahlah owner macam tu. Itu memang menjahanamkan kereta yang namanya. So rotary tak kisahlah auto ke manual ke, tapi kalau owner pandai jaga, bonus. Kalau dia letak harga tinggi tu dah kira bonus lah. Jangan terlalu nak tekan sangat owner, minta harga sampai RM19,000 ke RM25,000 ke, tapi apa tu, lepas pakai nanti owner tak nak bekerjasama, tak nak tolong, tu menjawab lah. So katakan owner letak RM35,000, janganlah tawar sangat, minta sikit-sikit dah lah. Dan saya pun tak setuju kalau kereta ni harga terlalu tinggi. Pada saya tengah-tengah 30k ke atas okey lah. Tak semestinya kalau berjajan tu kereta tu okey kan. Kadang-kadang ada orang assume letak radiator aluminium tu okey. Salah sebenarnya. Patutnya kena letak aluminium, radiator asal Mazda RX yang aluminium yang harga dia 1,600-1,800 tu, tanpa upah pasang. Tu yang paling terbaik sebenarnya, bukannya aluminium yang aftermarket-nya. Aftermarket tu untuk kegunaan analita. Jadi dia kuasa penyejukan kurang kalau bawa slow. Jadi yang daripada original RX tu dia dah selesaikan masalah tu. Okey, sampai di sini saja celoteh saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.